Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada pengacara Tuan Haji Nek Roskiman. Sidang pendengar IKIM FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bertemu dalam ruangan hadis 40 oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Terlebih dahulu saya mengucap terima kasih kepada penerbit rancangan Ustaz Mahathir Syahrudin, juga petugas-petugas Radio IKIM yang sama-sama menjayakan program-program demi untuk kebaikan umat Islam di Malaysia. Moga Allah Ta'ala memberkati kita semua dan seluruh umat Islam. Untuk kali ini kita akan menyambung insya-Allah perbicaraan kita berkaitan dengan hadis yang ke-6 daripada hadis 40 yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sebelum itu kita memohon pada adik Muhammad Faiz untuk membacakan nas hadis tersebut wa bisanadil muttasil ila Imam Al-Hafiz Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa anwari wa barakatihi amin annahu qala عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. Maksudnya, tadi Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma katanya, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu nyata dan yang haram itu nyata, dan antara keduanya ada perkara yang kesamaran yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Maka barang sesiapa yang memelihara dirinya dari segala kesamaran itu, sesungguhnya dia telah memelihara agama dan kehormatannya. Dan barang siapa jatuh ke dalam perkara kesamaran, maka jatuhlah dia ke dalam perkara yang haram. Seperti seorang pengembala yang mengembala di sekeliling kawasan larangan. Bagi tiap-tiap raja ada kawasan larangannya. Ketahuilah, larangan Allah, segala yang diharamkannya. Ketahuilah, di dalam badan ada seketul daging. Apabila dia baik, baiklah badan seluruhnya. Dan apabila dia rosak, rosaklah sekaliannya. Ketahuilah, itulah yang dikatakan hati. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sidang pendengar IKIM FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah hadis yang datang daripada Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الهمى
yushiku ayyarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahu maharimuh ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang bermaksud dari Abu Nu'man, daripada Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala an, katanya, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu nyata dan yang haram itu nyata, dan antara keduanya ada perkara yang kesamaran. Ya, ini perkara yang diragukan, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia hukumnya, apakah dia halal atau haram. Maka barang sesiapa yang memelihara dirinya dari segala kesamaran itu, maksud tidak melakukan perkara-perkara yang meragukan, sesungguhnya dia telah memelihara agama dan kehormatannya. Dan barang siapa jatuh ke dalam kesamaran, maksudnya melakukan perkara yang samar-samar hukumnya itu, maka jatuhlah dia ke dalam perkara yang haram, seperti seorang pengembala yang mengembala di sekeliling kawasan larangan. Bagi tiap-tiap raja ada kawasan larangannya. Ketahuilah larangan Allah, iaitu segala yang diharamkannya. Ketahuilah di dalam badan manusia itu ada seketul daging. Apabila dia baik, baiklah badan seluruhnya. Dan apabila dia rosak, rosaklah badan seluruhnya. Ketahuilah itulah yang dikatakan hati. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim. Maka hadis ini adalah satu hadis yang mengandungi nilai hukum. Ulama hadis sepakat mengatakan tentang sahihnya, sanad serta matannya hadis ini. Juga ulama fiqh berpendapat hadis ini juga adalah merupakan salah satu daripada sumber bagi hukum Islam. Ustaz, apakah sebenarnya pengertian hukum halal dan hukum haram itu? Sidang pendengar IKIM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pengertian tentang hukum halal dan haram adalah perkara yang umum ketahui. Tetapi tentang bagaimana terjadinya hukum itu tidaklah satu perkara yang mudah untuk difahami. Para ulama telah menetapkan ta'rif dan pengertian halal supaya dapat ditentukan hukum sesuatu, walaupun di antara mereka terdapat perbezaan dalam pengertiannya. Misalnya, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dan juga Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala telah berlainan pendapat tentang ta'rif halal dan haram. Imam Syafi'i berpendapat dan menetapkan bahawa yang halal itu ialah ma lam yarid anis syari' dalilun bitahrimihi, yang bermaksud sesuatu yang tidak ada dalil syarak terhadap pengharamannya, maka bermakna halal. Manakala Imam Abu Hanifah pula berpendapat bahawa yang haram itu ialah ma warada anis syari' dalilun bihillihi, bermaksud sesuatu yang ada dalil syarak terhadap halalnya, maka perkara itu dikatakan halal. Berdasarkan ta'rif yang dirumuskan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, maka nyatalah kepada kita bahawa beliau menghukum halal tiap-tiap sesuatu yang tidak ada dalil untuk menentukan ianya haram. Termasuklah pula sesuatu yang memang ada dalil yang menerangkan halalnya, atau sesuatu yang didiamkan saja hukumnya, atau dinamakan al-maskutu an, iaitu yang tidak ditentukan hukumnya, apakah halal atau apakah haram. Maka sesuatu perkara yang didiamkan itu di sisi Imam Syafi'i tetaplah halal. Sebaliknya Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, menurut ta'rifnya itu, menghukum tidaklah halal sesuatu melainkan apabila syarak telah menegaskan dengan halalnya. Menurut ta'rif ini memberi makna sesuatu yang didiamkan hukumnya adalah haram, karena tidak ada dalil yang tidak ada. Menurut ta'rif ini memberi makna sesuatu yang didiamkan hukumnya adalah haram kerana tidak ada dalil, adalah halal kerana tidak ada dalil yang mengharamkan.
Melihat kepada dua ta'rif ini, maka sesuatu yang didiamkan hukumnya adalah punca perselisihan pendapat di antara dua ulama. Imam Abu Hanifah memandang perkara itu tetaplah haram kerana tidak ada dalil yang menunjukkan halal, manakala Imam Syafi'i memandang pula halalnya kerana tidak ada dalil yang haram. Dari keterangan ini, nyatalah bahawa Imam Abu Hanifah dalam perkara ini telah mengambil jalan berjaga-jaga atau beringat-ingat. Manakala Imam Syafi'i pula memilih jalan takhfif atau taisir, iaitu salah satu daripada tabiat bagi agama Islam ini, iaitu memudahkan, yang ianya merupakan satu sifat bagi agama Islam itu sendiri. Maka pilihan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pada hakikatnya lebih banyak menurut jalan sunnah berdasarkan hadis hasan yang diantaranya menerangkan bahawa Allah mendiamkan dari sesuatu yang dengan tidak menyatakan hukumnya kerana rahmat kepada kamu, bukan kerana ia rupa. Sebab itu janganlah kamu cuba membahaskannya. Begitulah hadis-hadis yang berkaitan inna dina yusrun, sungguhnya agama itu mudah dan sebagainya. Maka berdasarkan kepada asas atau sifat agama Islam itu sebagaimana yang diberitahu oleh syarak, maka begitulah pendapat yang didatangkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang mengambil jalan mudah bagi sesuatu hukum yang tidak didatangkan, atau suatu perkara yang tidak didatangkan hukum haramnya. Maka Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengambil jalan sesuatu perkara itu adalah mudah. Begitulah di antara pandangan perselisihan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan permasalahan halal dan haram dalam hukum Islam. Apakah pengertian syubhah itu pada hakikatnya, Ustaz? Sidang pendengar IKIM FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syubhah atau dalam arti bahasa kita iaitu kesamaran atau sesuatu yang meragukan, atau artinya sesuatu yang tidak pasti hukumnya. Apakah ia halal ataupun haram? Maka hukumnya tetap diragukan. Orang-orang yang wara' tetap menjauhkan sesuatu yang hukumnya masih meragukan untuk memelihara kesucian jiwanya dan menenangkan perasaannya. Dan ini adalah jalan yang lebih sejahtera. Bahawa di antara sebab-sebab yang menimbulkan syubhah atau kesamaran hukum yang terang halal dan haramnya bagi suatu perkara adalah banyak. Di antaranya kerana pertentangan antara dua dalil, atau kerana ketiadaan nas, dalil yang terang padanya. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengertikan syubhah ialah sesuatu yang diperselisihkan. Sesuatu yang diperselisihkan tentang halal makannya, seperti kuda. Apakah dia halal dimakan, harus dimakan, atau seperti nabis. Nabis ialah sejenis minuman yang diperbuat dari buah tamar atau kismis atau seumpamanya. Haram meminumnya di sisi Syafi'i. Tidak haram meminumnya kalau sedikit di sisi Imam Abu Hanifah. Atau pakaian seperti kulit binatang buas. Dan ada kalanya beliau rahimahullah ta'ala mengertikan bahawa syubhah itu ialah campuran yang halal dan yang haram. Seperti campuran harta benda atau wang ringgit. Di antara wang ringgit atau harta benda yang halal dan juga yang haram. Berhubung dengan ini juga, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menerangkan bahawa campuran antara suatu yang haram dengan yang halal yang tidak dapat dihitung, atau dengan kata mudah yang tidak dapat dipisahkan, seperti harta-harta yang ada pada zaman kita ini, adalah suatu campuran yang tidak haram digunakan suatu daripadanya dengan tanda yang tentu pula dengan haramnya. Yang bermaksud
harta-harta atau wang ringgit yang ada pada zaman kita sekarang ini yang tidak pasti akan halal dan haramnya, maka ketika itu dia dinamakan sesuatu yang syubhah atau meragukan. Namun demikian, walaupun boleh kita meninggalkannya, mana kita mengambil pendirian untuk meninggalkannya jikalau kita mempunyai sifat yang wara'. Jadi inilah pendirian yang aku pilih, kata Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan bahawasanya apabila bercampur dengan sesuatu yang tak pasti di antara apakah dia halal atau haram, maka Imam Ghazali akan memilih sifat wara'nya, iaitu akan memilih meninggalkan perkara yang meragukan itu dengan tujuan untuk menjaga kehormatan diri dan juga kehormatan agamanya. Kerana itu adalah menjadi amat penting kepada umat Islam sekarang ini memastikan tentang setiap perkara yang dijalani dalam kehidupannya supaya nyata dan jelas keyakinan terhadap kehalalan dan juga keharamannya. Ringkasnya, perkara yang syubhah ialah perkara yang kesamaran hukumnya yang terletak di antara halal dan yang haram. Maka bagi mereka yang mengutamakan agamanya, tidak ingin menghampirkan dirinya dengan perkara-perkara yang tidak diyakininya. Ustaz, apakah yang sewajarnya bagi seorang mukmin lakukan apabila berhadapan dengan perkara syubhat ini, Ustaz? Sedang pendengar IKIM FM yang dimuliakan Allah Ta'ala, seharusnya bagi seorang Muslim untuk menjaga dirinya daripada perkara syubhat dengan cara tidak mengerjakannya, maka berarti dia telah memelihara agamanya dan kehormatannya dari sebarang tuduhan orang lain yang tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya sesuatu perkara. Seorang Islam sememangnya disarankan agar menjauhi setiap perkara syubhah atau kesamaran atau meragukan sedaya mungkin, dan perkara yang mendatangkan tuduhan dan sangkaan buruk dari orang lain supaya terpelihara kehormatan diri dan agamanya. Rasulullah SAW pernah bersabda dengan maksudnya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka janganlah dia berhenti pada tempat-tempat yang menimbulkan tohmahan dan tuduhan. Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata, jauhilah apa saja perbuatan yang menyegerakan hati kepada membuat tuduhan dan bantahan. Menurut dalam satu riwayat, dinyatakan bahawasanya pada suatu masa Rasulullah SAW berdiri bersama isinya Safiyah. Kemudian lalu dua orang lelaki berjalan dengan secepat-cepatnya, seolah-olahnya ada sesuatu hal atau urusan. Melihat keadaan ini, Rasulullah SAW bersabda kepada kedua-duanya, perlahan-lahanlah, jangan bersegera sangat. Sebenarnya perempuan yang bersama aku ini ialah Safiyah, isteriku. Rasulullah SAW menerangkan demikian untuk menghapuskan sangkaan keduanya, kerana baginda Rasulullah SAW bimbang kalau tidak diberitahu nama Safiyah yang bersamanya, sudah tentu akan timbul dari keduanya sangkaan yang jahat kepada keduanya yang menyebabkan keduanya bersalah. Bermaksud keduanya akan menyangka bahawasanya Rasulullah SAW berjalan dengan seorang perempuan yang lain yang ajnabi dan sebagainya. Karena itu Rasulullah SAW memberitahu kepada mereka supaya syubhah kesamaran yang ada dalam diri kedua-dua lelaki tadi terhapus dengan cara Rasulullah sendiri yang menerangkan. Setelah mereka mendengar keterangan Rasulullah SAW, mereka berkata subhanallah. Kemudian Rasulullah SAW menyambung, sesungguhnya syaitan itu berlari dalam tubuh anak Adam seperti mengalirnya darah dalam tubuh anak Adam. Sesungguhnya aku takut syaitan akan mencampakkan kejahatan dalam hati kedua kamu. Ustaz, apakah maksud kawasan larangan yang terdapat dalam petikan hadis ini sebut? Sedang pendengar IKIM FM yang dirahmati Allah Ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW meneruskan hadis tersebut dengan menguraikan tentang kawasan larangan, iaitu
bermaksud sekeping tanah khas untuk orang atau golongan tertentu. Dalam huraian itu ditegaskan bahawa bagi tiap-tiap raja ada kasar larangan yang ditegah dimasuki oleh sesiapa pun juga. Kalau dimasuki akan dihukum. Oleh itu tiap-tiap orang yang hendak mengetahui tegahan itu dan mematuhinya, demikianlah kalau raja atau manusia yang lain menetapkan suatu kawasan larangan. Maka Allah Tuhan yang maha besar di segala yang besar, lebih-lebih lagi ada larangannya, sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu larangan Allah itu ialah segala yang haramnya, yang wajib dihormati bukan saja oleh sekalian manusia, tetapi oleh raja-raja yang mempunyai kawasan larangan itu sendiri, sebab larangannya adalah umum dan meliputi. Bahawa yang dimaksudkan dengan larangan Allah ialah segala macam maksiat yang ditegah dikerjakan, sama ada yang berhubung dengan diri atau jiwa maupun yang bertalian dengan kehormatan dan harta benda, dan lainnya seperti pembunuhan, perzinahan, pencurian, minuman yang memabukkan, pendustaan, tuduhan, ancaman, penghinaan terhadap kehormatan, mengambil, menguasai dan memakan harta benda dengan jalan yang tidak sah menurut hukum agama. Inilah di antara yang dikatakan himallah atau larangan Allah kepada hamba-hambanya untuk menyelamatkan penghidupan mereka di dunia ini, bukan untuk menyekat kebebasan atau mengganggu kemerdekaan pribadi mereka. Kerana kebebasan menurut agama bukanlah kebebasan liar mematuhi kehendak nafsu, tetapi kebebasan dalam agama adalah kebebasan dalam lingkungan batas yang ditentukan. Akhirnya pada hadis ini Rasulullah SAW beritahu sumber di mana segala kebaikan dan kejahatan itu timbul, supaya setiap orang yang beriman dapat mengetahui serta berusaha mengawasinya. Sumber yang dimaksudkan itu ialah kalbu atau hati yang ada dalam batinnya atau dalam batin badan manusia yang sangat sukar dikawal oleh keadaan yang selalu saja bertukar atau berubah, menerima atau menolak. Hati adalah atau jiwa, walaupun kecil bentuknya, tetapi ia adalah punca segala gerak-geri dan amal perbuatan manusia. Daripadanya timbul yang baik, sebagaimana daripadanya juga timbul yang jahat. Karena itu Rasulullah SAW menerangkan dengan maksudnya, ketahuilah bahawa di dalam badan ada seketul daging. Apabila ia baik, baiklah badan seluruhnya. Dan apabila ia rosak, rosaklah badan sekaliannya. Ketahuilah itulah hati. Maka hadis ini adalah menjadi keterangan yang nyata, menerangkan hakikat yang tepat kejadian yang tak dapat dibantah, iaitu hati atau jiwa adalah pembentuk hidup seseorang. Dialah yang memegang peranan yang amat penting sekali dalam urusan menggerak atau memberhentikan, memperelok atau mencederakan perbuatannya, sekalipun dia adalah terjadi dari seketul daging. Sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah Ta'ala, bahawasanya Rasulullah SAW telah menjelaskan bahawa hati yang baik menyebabkan segala badan menjadi baik. Demikian pula sebaliknya, hati yang baik ialah hati yang sentiasa ingat kebesaran Allah, mematuhi perintahnya, menjauhi larangannya, dan menghindarkan diri dari perkara-perkara yang syubhah, takut terjatuh kepada yang haram. Dengan demikian turutlah baik segala sekalian badan. Terhentilah anggota daripada berbuat sesuatu yang ditegah. Dan hati yang rosak ialah hati yang telah dipengaruhi serta dikuasai sepenuhnya oleh hawa nafsu dan syahwat yang jahat, hingga tidak diendahkan segala perintah, segala yang diharamkan atau yang syubhah. Baginya yang baik adalah kerana kelazatan, kesukaan dan kesenangan. Dengan demikian rosaklah pula sekalian badan anggota, kerana menurut kena hati yang rosak dengan membuat segala larangan yang menyebabkan bencana bagi diri, akal, kehormatan dan harta benda. Pendek kata, hati adalah raja bagi sekalian anggota. Sekalian anggota mentaatinya, tidak menjalahinya. Kalau ia menjadi raja yang baik, sekalian anggota menjadi rakyat yang baik.
Sebaliknya, ia menjadi raja yang rosak, maka sekalian anggota itu turut pula menjadi rakyat yang rosak. Karena ini maka wajiblah tiap-tiap kita, orang-orang mukmin, memelihara kesucian hatinya, kerana di hatinya lah terletak segala punca dan sumber segala sesuatu. Malahan di hati pula diputuskan keimanan dan keyakinan yang menjadi dasar hidup bagi orang Islam. Seterusnya, keimanan dan keyakinan tidak pula dapat diperkuatkan dan disuburkan serta dikembangkan dengan amal, kecuali hati itu sendiri lebih dahulu dibetulkan, sebagaimana yang diriwayatkan daripada Anas dari Nabi SAW, katanya, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Yang bermaksud tidak lurus iman seseorang hamba hingga lurus lebih dahulu hatinya, hingga hatinya terlebih dahulu lurus, sebagaimana riwayat daripada Nabi SAW, atau kama qala Rasulullah SAW. Jadi iman yang lurus yang menggerakkan kepada amal yang baik adalah disebabkan oleh hati yang lurus, yang tidak menyimpang dari garis yang ditentukan agama, sementara hati yang tidak lurus tidaklah seperti yang tersebut itu, dan tidaklah dapat ditunjukkan dan diajar ataupun diberi pengajaran dan nasihat. Inilah yang dikatakan oleh Ibrahim ibn Adham, dengan maksud katanya, hati orang yang beriman adalah bersih seperti cermin, kerana syaitan tidak dapat memperdayakannya dengan sesuatu, sebab ia lebih dahulu melihatnya, tetapi ia telah sekali berdosa. Allah campakkan ke dalam hatinya satu tumpuk yang hitam atau titik hitam. Kalau ia bertaubat, hilanglah warna kehitaman itu. Andai kata ia kembali berbuat dosa dan tidak bertaubat, timbullah semula tumpukan itu, hingga sekalian baginya hatinya menjadi hitam belaka. Waktu itu maka tidaklah berguna lagi nasihat yang diberikan kepadanya. Dan kata-kata ini sesuai sebagaimana yang Rasulullah SAW pernah meriwayatkan berkaitan dengan sesiapa yang melakukan dosa, maka Allah Ta'ala akan meletakkan titik hitam di dalam hatinya. Ustaz, apakah pengajaran yang boleh kita dapat melalui hadis ini, Ustaz? Sidang pendengar IKIM FM yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, daripada hadis ini kita boleh melihat banyak pengajaran-pengajaran, dan kita mengambil pedoman daripada pengajaran-pengajaran yang didatangkan daripada hadis dan juga huraian yang telah kita bicarakan. Antara pengajarannya di dalam hadis ini dinyatakan menggesa kita supaya kita mengekalkan sifat berhati-hati dan berjaga-jaga. Berjaga-jaga dalam masalah agama, dan tidak cuba mengambil kesempatan dengan menurut hawa nafsu dari kelonggaran dan rukhsah yang diperuntukkan oleh agama kita. Dan ini jikalau kita melihat terhadap perbuatan atau tingkah laku yang datang daripada salafus salih kita, daripada akhlak mereka yang mulia, yang sentiasa berjaga-jaga dalam setiap tindak tanduk dan perbuatan yang mereka inginkan. Seperti mana Ibrahim Al-Adham ketika mana disuruh atau ditawarkan kepadanya akan air minuman, air Zam-Zam, yang didatangkan oleh seseorang dengan membawa satu baldi air Zam-Zam, kemudian telah diisyaratkan kepadanya bahawasanya air Zam-Zam ini telah dimasukkan dalam bekas yang dipunyai oleh istilahnya oleh pemerintah yang ketika itu keadaan kedudukan pemerintahan di sisi orang sufi melihat bahawasanya harta benda yang dikumpulkan oleh pemerintah pada zaman itu bercampur di antara yang halal dan haram dan sebagainya, maka Ibrahim Adham menolak untuk meminum air Zam-Zam yang mana bekasnya dimiliki oleh pemerintah pada zaman itu, kerana memikirkan
harta yang dimiliki oleh pemerintah pada zaman itu bercampur di antara yang halal dan haram, iaitu syubhah, maka dengan sifat waraknya, maka Ibrahim Adham menolak. Begitu juga yang terjadi kepada Fudail bin Iyad. Ketika mana ada seekor kambing yang telah disembelih untuk diberikan kepadanya susu kambing tersebut, maka dia mendengar bahawasanya kambing itu pernah sekali dia memakan rumput yang dimiliki oleh kepunyaan orang lain. Maka ketika itu Ibrahim Adham pun menolak akan susu yang telah diberikan kepadanya. Jadi begini sifat salafus soleh kita dahulu, menjaga, berhati-hati dalam melaksanakan tindakan terutama yang berkaitan dengan makan, minum, ibadah dan sebagainya, agar mereka tidak mendedahkan diri mereka kepada perkara-perkara yang syubhat. Begitu juga pengajaran yang lain daripada hadis ini, iaitu sesungguhnya ramai manusia tidak mengetahui hakikat bagi sesuatu perkara dan masalah, kerana ia perlu merujuk kepada para ulama yang lebih mengetahui lagi fiqh, iaitu sebagai seorang Islam mukmin, apabila mendapati sesuatu perkara yang kita tidak mengerti atau memahami hukum atau hakikat sebenar sesuatu, maka seeloknya bagi kita untuk memohon pendapat atau bertanya akan hukum yang sebenarnya kepada mereka-mereka yang layak untuk kita bertanya, yang lebih mengetahui hal hukum hakam dan juga berkaitan dengan agama, sebagaimana sesuai dengan firman Allah Ta'ala yang berbunyi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, yang bermaksud bertanyalah, mengambil pengertian atau bertanyalah kepada ahli-ahli ilmu apabila kamu tidak mengetahuinya. Maka bertanya kepada mereka yang berkelayakan, berkeahlian, maka itu adalah lebih baik kepada umat Islam, masyarakat Islam, supaya mereka jangan menghukum atau mengeluarkan pendapat atau melakukan sesuatu yang tidak diketahui hukumnya dalam agama, tentang hukumnya yang pasti. Itu di antara pengajarannya. Begitu juga sungguhnya agama kita terbina di atas dasar dan juga sumber yang pasti diyakini, yaitu Al-Quran dan Sunnah, ijma' dan qiyas, yang mana setiap perkara yang berhubung dengan kehidupan kita pasti ada jalan keluarnya untuk kita mengetahui hukumnya yang sebenar dan hakikat kepada suatu perkara tersebut. Karena bahawasanya di dalam agama Islam ini terdapat banyak kaedah-kaedah yang mana yang telah didatangkan oleh para ulama, hasil daripada ijtihad mereka bagi menyelesaikan setiap perkara yang tidak ada ketentuan dan kepastian, ataupun yang didiamkan hukumnya tanpa diketahui apakah halal haramnya. Maka bagi para ulama, bagi mereka memahami kaedah-kaedah untuk menyelesaikan perkara-perkara tersebut. Demikian di antara pengajaran yang boleh kita dapati daripada hadis yang kita baca pada hari ini. Rasanya cukup setakat itu dulu untuk kali ini. Sedang pendengar IKIM FM yang dimuliakan Allah Ta'ala, insya-Allah di minggu hadapan dan di hari yang sama kita akan menyambung kembali hadis yang ke-7 daripada hadis Arba'in Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Moga-moga kita dipelihara oleh Allah Ta'ala dan juga muslimin keseluruhannya. Dan saya sudahi dengan aquli qali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum lisairil muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.